6 buah sekolah di Kemaman rosak teruk dalam kejadian ribut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 6 buah sekolah di Kemaman rosak teruk dalam kejadian ribut yang berlaku kira-kira 4.25 petang tadi. Sekolah Menengah Agama Al-Falah dilaporkan paling teruk terjejas dalam kejadian itu. Tinjauan mendapati ribut menyebabkan kerosakan serius pada struktur atap salah satu bangunan akademik di sekolah itu. Menurut saksi ketika kejadian, semua 208 orang pelajar yang tinggal di asrama sedang mengulang kaji di bangunan asrama, manakala guru sedang bermusyarat di bangunan hadapan. Angin kencang secara tiba-tiba melanda menyebabkan pelajar lari menyelamatkan diri setelah melihat sisa atap berterbangan di sekitar kawasan sekolah. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan telah berlaku kejadian ribut beserta hujan batu di daerah berkenaan. Setakat ini, seorang mangsa dilaporkan cedera apabila dihempak bumbung ketika sedang berlindung di wakaf pantai Teluk Moknik Kemaman. Lelaki 35 tahun berkenaan juga dilaporkan patah kaki kanan dan dihantar ke Hospital Kemaman untuk menerima rawatan. Perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu berkurang 178 orang daripada 48 keluarga setakat 11 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka masih berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 3 daerah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 156 orang dipindahkan di daerah Hilir Perak, Kerian 36 orang dan Perak Tengah 34 orang. ...22 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding Sdn Bhd GISBH Datuk Nasiruddin Muhammad Ali didakwa di Mahkamah Session Selayang atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan ketika pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Lailatul Zuraida Harun. Ini memandangkan kes berkenaan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA berada dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang GISBH di sebuah premis di Bandar Country Home Sarawak pada Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Mereka yang berumur antara 27 dan 72 tahun itu dituduh mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Hakim Lailatul Zuraida bagaimanapun tidak membenarkan jaminan dibuat dan menetapkan 23 Disember ini untuk sebutan semula kes. Kementerian Pendidikan KPM memandang serius peningkatan bilangan pelajar yang mempunyai idea untuk membunuh diri serta tren bakut. Kononnya sebagai satu terapi bagi menghilangkan depresi. Menteri Pendidikan Fadlina Sidiq berkata peranan kaunselor dan ibu bapa penting dalam membendung tindakan sedemikian di peringkat awal. Beliau berkata KPM telah melaksanakan beberapa langkah intervensi, antaranya pelaksanaan profiling di sekolah mengenai psikososial murid bagi membangunkan ekosistem yang baik dan selamat untuk mereka. Trend itu adalah tindakan menoreh lengan menggunakan objek tajam seperti pisau yang dilakukan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kononnya sebagai satu terapi bagi menghilangkan depresi. Tinjauan kesihatan remaja oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan ke atas pelajar berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan bilangan pelajar yang mempunyai idea untuk membunuh diri meningkat kepada 13.1% pada 2022, melibatkan 4,300 orang berbanding 10% pada 5 tahun sebelumnya. Di Johor, 8 lelaki warga Cina mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan penipuan pelaburan tidak wujud. Kesemua tertuduh berumur 19 hingga 38 tahun membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Mereka dituduh melakukan kesalahan itu di Jalan Austin Heights, Johor Bahru pada 9 Oktober lalu. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM5,000 setiap seorang dan 13 November depan sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Amirah Alauddin, manakala tertuduh diwakili Peguam Chua Shui Jian.
Jabatan Imigresen Kelantan menyerbu perkampungan orang asli di lojing Gua Musang dalam operasi pendatang asing tanpa izin parti semalam. Timbalan pengarahnya Ni Akhtarul Haq Ni Abdul Rahman berkata, 8 parti ditahan melibatkan 7 warga Bangladesh dan seorang warga Nepal. Operasi dijalankan melibatkan pemeriksaan 28 premis dan 62 individu. Parti ditahan berusia antara 20 hingga 30 tahun. Kesemua mereka dibawa ke Dipo Imigresen Tanah Merah. Tindakan diambil mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan Imigresen 1963. Operasi disertai oleh Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Jabatan Pendaftaran Malaysia dan Pejabat Tanah Lojing. 7 wanita Vietnam disyaki eksploitasi seks berjaya diselamatkan dalam satu operasi pada 21 Oktober lalu. Mangsa berumur 32 hingga 45 tahun ditahan dalam operasi Jabatan Imigresen di premis rumah kedai 2 tingkat di Kelang, Selangor sekitar 11.23 malam. Berdasarkan maklumat, 7 wanita itu masuki Malaysia menggunakan visa pelancong, dikurung dan dipukul jika enggan melayani pelanggan. Premis tersebut dikawal dan dipantau melalui kamera litar tertutup oleh penjaga warga Bangladesh. Penjaga premis berjaya ditahan setelah cuba melarikan diri melalui tingkap. Kesemua pasport mangsa dipegang oleh individu dipercayai ejen yang menawarkan pekerjaan kepada mereka. Segala pergerakan mereka dikawal, termasuklah larangan keluar untuk membeli makanan dan barang keperluan serta dibayar RM60 setiap pelanggan. Operasi ini turut menggunakan pendekatan mengenal pasti mangsa pemerdagangan orang dalam kalangan golongan rentan. Lebih 5,000 liter minyak diesel dianggarkan bernilai lebih RM280,000 dirampas dalam ops tiris di Kampung Melayu Jenderata Hutan Melintang. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaluddin Ismail berkata, rampasan dilakukan di sebuah stor haram yang menyimpan minyak diesel tanpa permit. Dalam serbuan itu, 5,500 liter minyak diesel ditemui dalam tangki skid bersama peralatan lain termasuk pam, minyak dan lori tangki. Seorang lelaki berusia 53 tahun yang mengaku sebagai pemilik premis gagal mengemukakan permit sah. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Kedah akan mempergiat pemantauan termasuk operasi melalui risikan menjelang pelaksanaan pencasaran subsidi petrol RON 95 pertengahan 2025. Pengarahnya Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, setakat ini 4 pendekatan dilaksanakan termasuk penugasan pegawai secara statik di 6 stesen minyak berhampiran sepadan bagi membendung aktiviti penyelewengan barang kawalan terutamanya petrol dan diesel. Turut dilaksanakan audit di stesen minyak berkenaan serta rondaan di kawasan hotspot melalui unit rondaan penguatkuasa. Ya, pihak KPDN Kedah sendiri, kami sentiasa buat pemantauan ini. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada tadi, statik kita telah adakan di 6 stesen minyak. Di sini ada 5 di Puan Pasu dan 1 ada di Baling. So, dah sebulan dah. Benda ni akan terus berjalan dan kita akan giatkan lagi operasi even dengan cara risikan. Selepas data diperolehi, dengan cara risikan selepas itu. 580 kenderaan dikesan membuat pengisian minyak secara berulang dalam sehari di beberapa stesen berbeza berhampiran sepadan Malaysia, Thailand. Kegiatan itu dikesan sejak 25 September lepas. Modus operandi mereka adalah dengan membuat pembelian menggunakan tong kecil dan ada beberapa kenderaan disyaki mempunyai tangki tambahan. Kawasan pengumpulan yang telah dikelapasi adalah di kawasan kampung yang jauh dari perhatian awam. Polis mengesahkan 2 cubaan culik melibatkan remaja perempuan dalam kejadian berasingan di Kampung Padang, Grid, Perak. Timbalan Ketua Polis Perak DCP Zulkafli Sariat berkata, kejadian pertama pada 21 Oktober sekitar pukul 6.45 pagi melibatkan seorang pelajar yang dalam perjalanan ke sekolah. Kejadian kedua pada 23 Oktober kira-kira pukul 3.20 petang ketika seorang lagi remaja pulang dari sekolah. Kedua-dua mangsa berusia 14 tahun dan insiden berlaku di lokasi sama berhampiran tanah perkuburan Kampung Padang Gerik.
Polis telah membuka kertas siasatan bawah Seksyen 363 dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Usaha mengesan saksi dan suspek sedang giat dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Kecoh kononnya Menteri Kesihatan hanya kisah mengenai rokok. Menerusi poster yang tular, menteri itu didakwa ada pandangan berbeza terhadap arak. Alasannya, rokok membahayakan kesihatan, manakala arak hanya sekadar minuman. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, muat naik yang dikongsi berbaur kebencian. Menteri Kesihatan menegaskan hantaran terbabit adalah palsu. Ini kerana beliau tak pernah keluarkan kenyataan sedemikian. Orang ramai diingatkan tak mudah percaya dengan perkara yang tular. Bagi mengelak terpedaya, mereka disaran hanya mengikuti akaun media sosial rasminya. Tak perlu buang masa dengan cipta dakwaan mengarut. Usaha gigih yang dibazir untuk hasilkan fitnah adalah tak berbaloi. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Penerbangan sulung Scoot dari Singapura ke Melaka menjadi akses kepada negeri itu sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Esko Negeri Datuk Abdul Razak Abdul Rahman berkata penerbangan itu juga penting kepada Melaka sebagai persediaan untuk World Tourism Day dan World Tourism Conference 2025. Penerbangan Scoot ke Melaka akan beroperasi sebanyak 5 kali seminggu bermula hari ini. Penerbangan sulung selama 45 minit yang tiba kira-kira 2.55 petang tadi membawa 112 penumpang dari Singapura, manakala 107 penumpang pula berlepas dari Melaka. Dan seperti yang saya sebut tadi, Melaka insya-Allah boleh jadi satu konektiviti untuk ke seluruh negara, seluruh dunia. Daripada Melaka kita boleh pergi ke Singapura dan dari Singapura dia jadi satu hub boleh pergi ke serata dunia. Jadi kita amat berterima kasih kepada syarikat Scoot Private Limited yang membantu usaha untuk kita memperhebatkan lagi sektor pelancongan di Melaka ni. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, Scoot Private Limited akan melaksanakan kajian untuk membuka laluan baharu membabitkan negeri seperti Pahang, Perak, Sabah dan Sarawak pada masa depan. Malaysia merekodkan 18.4 juta pelancong antarabangsa setakat Januari hingga September, meningkat 27% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, angka itu meningkat 27% berbanding tempoh sama pada tahun 2023. Tambahnya 6.5 juta ketibaan dari Singapura menunjukkan peningkatan yang lebih baik berbanding tahun lalu. Datuk Seri Tiong King Sing berkata perkembangan ini meletakkan nilai Malaysia pada kemuncaknya sebagai destinasi pilihan dari negara jiran. Ia juga membantu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya merealisasi sasaran untuk meletakkan negara sebagai destinasi pelancongan global. Seminar Perancangan Bahasa Kebangsaan 2024 memfokuskan pemerkasaan bahasa kebangsaan melalui produk dan sikap masyarakat. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan berkata, sesi pembentangan itu mencerminkan usaha kolektif DBP bagi mengukuhkan bahasa kebangsaan dan memastikan kekal relevan pada masa ini. Sebanyak 16 kertas kerja telah dibentangkan dengan harapan dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium penyebaran ilmu dalam memperkukuh perancangan bahasa kebangsaan. Harapan kita terhadap bahasa Melayu terlalu besar bagi negara ini. Bahasa Melayu harus berupaya menggambarkan fikiran, kreativiti, aktiviti besar bagi bangsa Malaysia. Bahasa Melayu hendaklah berupaya
mengungkapkan keseluruhan peranan dalam semua bidang kehidupan. Bahasa Melayu perlu menonjolkan fikiran bangsanya melalui pencapaian ilmu pengetahuan yang tinggi, kesusastraan dan falsafah. Seminar selama 2 hari berakhir hari ini mempertemukan sarjana, penyelidik dan ahli profesional yang bergiat dalam bidang bahasa untuk menyatukan idea serta hala tuju pengukuhan perancangan bahasa kebangsaan. Dalam perkembangan sama, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP optimis peruntukan RM50 juta dalam Belanjawan 2025 mampu menjadikan bahasa dan kesusastraan wahana penting dalam mendidik masyarakat. Ketua Pengarahnya Dr. Hazami Jahari berkata, ia mampu mendukung matlamat strategik DBP iaitu mengindustri serta melestarikan bahasa dan persuratan Melayu. Agung Melayu turut memainkan peranan penting dalam mengekalkan identiti dan kebudayaan bangsa. Karya-karya ini bukan sahaja mencerminkan sejarah dan tradisi tetapi juga mengandungi nilai-nilai moral dan etika yang relevan sepanjang zaman. Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa komited dalam menjadi peneraju dan penggerak utama dalam mengembangkan kekayaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. Kementerian Pendidikan Tinggi diberi tanggungjawab untuk mengendalikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET peringkat tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah ini dapat membantu kerajaan dalam menilai pelbagai jenis pengkhususan mengikut bidang tertentu. Beliau berkata pengerusi Majlis TVET Negara Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memutuskan agar TVET asas dikendalikan oleh agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan dengan cara ini dia membolehkan kita memberikan pengkhususan fokus kepada bidang-bidang yang nak kita kena pasti supaya memastikan segala keperluan pasaran itu dapat kita penuhi. TVET ni kan luas, terlalu luas. TVET ni masuk dalam bidang teknikal ya, yang khususnya yang melibatkan E&E dan otomotif sebagai contoh ya. Dan EV itu antara perkara yang sedang kita lihat, dan yang paling mustahak ialah Tambah beliau, usaha ini disokong dengan lawatan Timbalan Perdana Menteri ke China untuk memperkokohkan industri TVET melalui program pertukaran pelajar dan pemindahan kebakaran teknikal. 25 syarikat daripada United Kingdom akan ambil bahagian menerusi program Recruitment Drive anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Dewan Perniagaan British Malaysia serta unit lonjakan prestasi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Program menawarkan dorongan pekerjaan dan latihan industri kepada graduan dan pelajar tahun akhir di institusi pengajian tinggi. Program diadakan 26 Oktober ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kita bukan sahaja menawarkan peluang pekerjaan kepada para graduan dan pelajar-pelajar tahun akhir, tapi juga terbuka kepada sesiapa saja yang ingin menukar kerjaya ataupun menambah pengetahuan ataupun kemahiran lah dalam apa jua bidang yang ditawarkan oleh syarikat British ini. Selain pameran pekerjaan, turut diadakan sesi padanan kerja dengan syarikat yang mengambil bahagian. Baik, pasaran kurier, ekspres dan bungkusan di Malaysia dijangka mencecah $1.58 bilion tahun depan dipacu permintaan e-dagang dan penambahbaikan infrastruktur. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Yee menggesa syarikat tempatan merebut peluang dan memanfaatkan dasar kerajaan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memperuntukkan RM100 juta bagi tempoh 5 tahun untuk memperkukuhkan fungsi pusat penyebaran maklumat negara. Ia bagi membantu usahawan meningkatkan pendapatan mereka melalui aktiviti keusahawanan dalam talian. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis CityLink Express Sustainable Greener Last Mile Delivery di Kuala Langat, Selangor. CityLink Express memeterai kerjasama dengan Fabulous Sunview, Westa Maxis dan Everrise Stella untuk menggunakan kenderaan elektrik dalam penghantaran mesra alam.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi Nida Ahmad menggesa organisasi di Malaysia mengimplementasi Rangka Kerja Alam Sekitar, Sosial dan Tabik Urus ESG. Ia bagi menyokong usaha mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Beliau berkata semua pihak perlu memainkan peranan dalam menangani krisis perubahan iklim yang semakin memberi kesan kepada rakyat dan ekonomi. Jadi setiap organisasi di negara perlu mempunyai rangka kerja ESG masing-masing dan ia membantu untuk kita mempercepatkan hasrat negara. Dalam era di mana isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus makin menjadi fokus perbincangan global. Beliau ditemui pada majlis pelancaran projek hijau Hopia O Dorata di Universiti Putra Malaysia. Pavilion Negeri di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA akan dibuka semasa sidang kemuncak ASEAN tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia diputuskan Kabinet susulan sambutan menggalakkan MAHA tahun ini. 14 negeri kita minta. Dengan sekarang ni pegawai-pegawai kita sedang engage lah dengan kerajaan negeri untuk membuka pavilion itu. Bila waktu itu semua akan ditentukan oleh pegawai-pegawai itu nanti. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis apresiasi bersama media sempena MAHA 2024 di Ibu Negara. Selain itu, 3 juta pengunjung disasarkan menghadiri MAHA akan datang pada 2026. Tambahannya, fokus MAHA 2026 akan tertumpu pada pemasaran produk tempatan ke peringkat antarabangsa. Skuad hoki remaja negara tumpas lagi dalam kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024. Dalam perlawanan keempatnya di Stadium Hoki Johor, Taman Daya sepetar tadi, pasukan negara tewas 1-2 kepada Great Britain. Great Britain mendahului seawal minit ke-15 melalui penalti yang disempurnakan Kaden Rezi. Bagaimanapun, yang Tigers berjaya menyamakan kedudukan hasil gol padang Cik Nur Akhirullah pada minit ke-17. Kedudukan 1-1 kekal hingga ke suku ketiga perlawanan. Great Britain bagaimanapun berjaya menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-53 melalui jaringan padang Monty Neff. Pasukan negara sebelum ini tumpas 1-4 kepada Jepun, 2-3 kepada New Zealand dan tewas 2-4 kepada India. Malaysia dijangka kehilangan 16 pingat susulan beberapa sukan prospek digugurkan pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh berkata Malaysia menghormati keputusan dibuat pihak penganjur berhubung perkara itu. Beliau menegaskan kontingen negara masih mempunyai sukan lain yang boleh diberikan tumpuan bagi mengutip pingat pada tamasya berkenaan. Anda tak boleh blame Glasgow kerana seperti yang kita tahu, penganjuran yang diberikan kepada mereka juga agak last minute. So mungkin berdasarkan keupayaan mereka, ini saja sukan yang mereka boleh tawarkan. So kita memahami keadaan tersebut kerana kita juga telah ditawarkan dan kita juga mempunyai kerisauan yang sama. Hana berkata antara sukan yang Malaysia masih berpotensi pingat seperti angkat berat dan bowling padang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian program ISN Next 2024 di Institut Sukan Negara ISN hari ini. Semalam, Persekutuan Sukan Commonwealth CGF mengesahkan Glasgow sebagai tuan rumah dan menjadikan ia edisi kedua dianjurkan di Scotland selepas 2014. Sebanyak 10 jenis sukan dipertandingkan pada edisi kali ini berbanding 19 jenis sukan pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Tamasya 4 tahun sekali itu dijadual berlangsung pada 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Sementara itu, Hanah berkata Malaysia tidak akan tarik diri daripada menyertai Sukan Commonwealth 2026. Tegasnya, tindakan memboikot hanya merugikan terutama buat atlet negara. Kalau kita tak sokong, bila mereka ada sukan yang saya bagi contoh lawn bowl, weightlifting, kita ada atlet. Kalau kita boikot, buat apa? Kita ada atlet yang boleh pergi, kita dah laburkan duit untuk atlet kita berlatih, we should send.
tidak ada untuk sukan yang dipertandingkan untuk atlet kita lah. Dalam perkembangan lain, Hana berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menyediakan bantuan kepada pemain beregu wanita profesional negara Eng Chi Xuan. Pemain itu mengalami kecederaan ketika menyertai kejohanan badminton Malaysia Super 100 Sabtu lepas. Menurutnya, bantuan berkenaan diberikan melalui Institut Sukan Negara ISN berdasarkan keperluan atlet tersebut. Beliau berkata Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli dijangka bertemu dengan ibu bapa Chi Xuan bagi membincangkan lebih lanjut proses rawatan yang diperlukan. Okey, kalau mereka pilih nak ke hospital ini, saya bagi contoh ya, dan hospital ini akan charge surgery ini. So kita tengoklah bagaimana kita boleh membantu. Hak itu terpulang kepada keluarga untuk pilih. Beliau menegaskan setiap atlet adalah aset negara dan akan dibantu sebaik mungkin. Seramai 235 pemain tenis remaja bakal berentak bagi merebut gelaran juara Malaysia Tennis Junior Tour 2024. Kejohanan bermula hari ini di Kompleks Tenis Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, Melaka. Naib Presiden Persatuan Lawn Tenis Melaka Yunus Muhi berkata pemenang kejohanan ini akan layak secara terus ke peringkat kebangsaan. Di kalangan player daripada Malaysia ni dapat partisipan dalam kejohanan ATF Juniors. Seperti 16 unders diadakan di Thailand, Indonesia, so di negara-negara Asian lah. Ada juga di kalangan players kita yang participate di ATF Juniors, especially 14 unders and 16 unders. So hopefully kita ada daripada kalangan player kita mencapai tahap yang lebih tinggi lah untuk kejohanan-kejohanan ATF dan seterusnya. Sukma Sarawak 2024 sifar doping. Keputusan itu diperoleh hasil analisis lanjut 13 sampel daripada atlet didapati negatif doping. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN Azura Abidin berkata, lebih 300 sampel daripada atlet Sukma telah diambil. Kita boleh katakan sini bahawa semua sampel yang kita ambil semasa Sukma adalah negatif kesemuanya. Kita ada lebih daripada 300 sampel kita ambil dan begitu juga dengan para Sukma. Semuanya negatif, alhamdulillah, dan kita akan maklumkan kepada pihak penganjur iaitu di pihak Negeri Sarawak. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.